susah lah nak buat pendahuluan. Buat pendahuluan ni susah sikit sebab kemungkinan saya tak ada panduan. Lepas tu saya perlukan banyak masa untuk buat. Susah nak buat pendahuluan sebab tidak ada panduan. Saya tak kurang idea untuk buat. Inilah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar apabila diminta untuk menulis karangan, terutamanya pada bahagian pendahuluan. Lalu tercetuslah satu inovasi untuk membantu pelajar menulis pendahuluan yang lengkap, menarik serta menepati kehendak soalan, iaitu mukadimah. Kajian masalah. Pertama, pelajar gemar melihat keadaan sekeliling untuk mencari idea. Kedua, pelajar mengambil masa yang lama untuk menulis pendahuluan. Ketiga, kekeringan atau ketandusan idea menyebabkan pelajar sering menimbulkan persoalan kenapa, bagaimana, apa yang saya perlu tulis cikgu. Keempat, akhirnya pelajar buntu untuk menulis karangan kerana tidak ada panduan atau indikator yang boleh merangsang mereka. Objektif kajian. Masa yang singkat untuk menulis pendahuluan, idea yang tepat dan terarah serta menepati tema soalan. Bagaimana mukadimah dibangunkan? Kenapa cikgu guna muka orang? Karangan ini diibaratkan seperti manusia. Oh, betul ke cikgu? Ya, cuba kamu lihat betul-betul. Muka itu melambangkan pendahuluan karangan. Badan pula melambangkan badan atau isi karangan. Manakala kaki pula melambangkan kesimpulan atau penutup karangan. Sekarang saya dah faham cikgu. Persamaan manusia dengan karangan. Contoh soalan. Simulasi PDPC. Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan menerangkan kaedah penggunaan inovasi mukadimah berpandukan muka. Perkataan mukadimah itu sudah menjadi satu kata kunci kepada para pelajar supaya awak mudah untuk menulis pendahuluan. Kerana hanya berpandukan muka, anda dapat menulis pendahuluan yang lengkap. Bagaimana ingin menulis pendahuluan menggunakan muka, cikgu? Oh, jawapannya, muka ini digunakan sebagai panduan untuk kamu senang menulis pendahuluan. Dengan menggunakan muka, awak boleh membina pendahuluan yang lengkap dan tepat. Dengar baik-baik apa yang cikgu nak jelaskan di sini. Setiap manusia mempunyai satu muka. Sama juga dengan pendahuluan. Setiap pendahuluan perlu mempunyai satu ayat tema. Jadi, berpandukan kepada satu muka, kamu akan membina satu ayat tema. Di sini, cikgu akan memberikan satu contoh ayat supaya kamu lebih faham bagaimana kaedah penggunaan satu muka menjadi satu ayat tema. Okey, tema pada hari ini ialah tema amalan membaca. Jika kamu tengok, satu ayat tema berkenaan dengan membaca. Contoh ayat, amalan membaca merupakan satu amalan yang mulia. Jadi, perkataan satu dalam ayat tersebut sebenarnya merujuk kepada satu muka. Okey, kita pergi kepada contoh ayat yang kedua. Tema keluarga bahagia. Contoh ayat, keluarga bahagia merupakan satu impian setiap insan di dunia ini. Samalah juga perkataan satu dalam ayat ini sebenarnya merujuk kepada satu tema dan satu muka. Jadi cikgu harap kamu faham bagaimana perkaitan satu muka dengan satu ayat tema.
Seterusnya, guru meminta pelajar menyenaraikan fungsi panca indera, mata, telinga dan mulut untuk dijadikan kata kunci semasa menulis pendahuluan nanti. Berdasarkan fungsi-fungsi panca indera yang telah disenaraikan oleh pelajar tadi, sekarang cikgu akan terangkan perkaitan fungsi panca indera dengan ayat dalam pendahuluan karangan. Yang pertama, kita tengok fungsi mata iaitu melihat. Jadi di sini berdasarkan fungsi mata melihat, kita boleh membina ayat seperti berikut. Sebagai contoh, kita sering melihat masyarakat tidak gemar menjadikan amalan membaca sebagai budaya hidup. Jadi perkataan melihat itu merujuk kepada fungsi mata dan kita sesuaikan dengan tema dalam soalan. Yang kedua, kita tengok contoh ayat bagi fungsi telinga iaitu mendengar. Kita sering mendengar rungutan para guru tentang sikap pelajar yang malas membaca. Jadi samalah di sini, mendengar itu merujuk kepada fungsi telinga. Dan contoh yang ketiga, kita ambil fungsi mulut iaitu membincangkan. Oleh itu, marilah kita membincangkan langkah-langkah untuk memupuk amalan membaca dalam kalangan pelajar. Apa yang penting di sini, fungsi panca indera itu kita boleh jadikan panduan untuk membina ayat secara lengkap dan tepat. Cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham tentang konsep mukadimah yang cikgu perkenalkan pada hari ini. Ingat mukadimah, ingat pendahuluan. Ingat pendahuluan, ingat muka. Jadi, apabila pelajar hendak menulis pendahuluan, ingat mukadimah, pasti kamu boleh menulis pendahuluan dengan mudah, lengkap, tepat dan cepat. Hasil inovasi mukadimah. Pendahuluan yang lengkap berdasarkan konsep bebas berpandu mukadimah. Akhirnya, pelajar berjaya membina pendahuluan menggunakan konsep bebas berpandu mukadimah. Created using Powtoon.